Salah. Salah. Salah tu. Pergi tangan. Push. Salah. 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 Cikgu. Ikut lah cikgu ni. Aduh. Okay. Alright. Okey. Murid-murid, hari ini kita belajar pasal pelaburan diluluskan. Okey, siapa tahu apa dia pelaburan yang diluluskan? Saya cikgu. Okey, apa dia Farah? Bila syarikat tu kata dia nak melabur, Salah. Ayung? Bila company jumpa Perdana Menteri, cikgu. Salah. Okey, pelaburan diluluskan dikira apabila permohonan syarikat untuk melabur di Malaysia itu diluluskan oleh MIDA. Senang tak nak luluskan pelaburan? Lela? Senang je cikgu, dua company buat MOU tu hantar dekat MIDA, luluslah pelaburan. Salah tu. Pergi tangan. Push. Kalau setakat MOU belum lagi dianggap sebagai pelaburan yang diluluskan. Permohonan syarikat ni untuk menjalankan aktiviti perniagaan ni diluluskan di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian tahun 1975. Jadi sekiranya syarikat ni mempunyai dana pemegang saham sekurang-kurangnya 2.5 juta ringgit ke atas, ya, atau menggaji pekerja sepenuh masa sekurang-kurangnya 75 orang ke atas. Jadi syarikat yang terlibat ni perlu mengemukakan permohonan lesen pengilang terlebih dahulu ni, lesen pengilang ni kepada MIDA, ya, kena submit butiran syarikat, butiran industri, lokasi projek, ya, dan projek yang dihasilkan, berapa tahun projek itu nak siap, kos tahunan projek, dan juga butiran pemegang saham dan juga equity serta butiran-butiran yang lain lah. Ya. Kita juga dalam permohonan ini akan minta jumlah pekerja yang akan diwujudkan. Kita juga nak tahu berapa peratus pekerja terdiri daripada pengurusan, teknikal dan juga mereka yang berkemahiran tinggi. Ya. Ambil nota tu. Yalah, kita nak wujudkan pekerjaan bergaji tinggi untuk rakyat kita. Kalau semuanya nak bekerja tak mahir, dari segi jangka panjang, macam mana negara kita nak maju? Ya. Kita juga nak tahu sumber bahan mentah dan komponen yang digunakan dalam penghasilan. Keutamaan kita ialah syarikat yang menggunakan komponen yang dihasilkan dalam negara kita. Kenapa? Ya, ini kenapa? Sebab bila kilang baru ini guna komponen dari dalam negara, maka syarikat tempatan yang sedia ada ini akan dapat tingkatkan hasil mereka. Dan ada juga syarikat-syarikat baru yang diwujudkan untuk memenuhi keperluan kilang-kilang ini. Barulah ekosistem negara kita boleh berkembang. Kita pun nak tahu juga pasaran mereka. Adakah untuk ekspor, adakah untuk gunaan tempatan. Kalau gunaan ekspor, pendapatan negara kita pun naiklah. Dan syarikat juga perlu nyatakan unjuran pendapatan mereka. Satu lagi komponen penting ialah penyelidikan atau R&D. Kita nak syarikat yang datang kat Malaysia ni juga ada elemen R&D supaya dapat pembangunan untuk teknologi tempatan kita. Jadi kita boleh nampak, ya, taklah semudah tu nak meluluskan pelaburan. Ya, kita penuhi semua aspek yang ditetapkan, barulah boleh dapat lesen pengilang. Ya, kalau setakat hantar MOU, confirm tak lulus. Faham kelas? faham cikgu. Itulah sebabnya bila orang peleceh data pelaburan diluluskan itu, alah, ini setakat baru lulus, ya, tandanya orang tu tak tahu. Bukan senang kita nak luluskan pelaburan-pelaburan ini. Jadi banyak syarat yang mereka perlu penuhi sebelum kita luluskan. Kalau dah susah payah nak penuhi syarat-syarat tu, maknanya syarikat tu memang serius lah nak melabur ke dalam negara kita. Okey semua, soalan terakhir. Dari banyak-banyak pelaburan yang diluluskan, berapa peratus je yang tak dilaksanakan sampai sekarang? Ya, siapa nak cuba jawab? 50% tak jadi, cikgu. Salah. 30% cikgu. Salah. 25% cikgu. Salah. 20% teacher. Salah. Dari 2021 hingga Mac 2024, hanya 1.6% sahaja projek yang masih belum dilaksanakan. 98.4% sama ada telah siap, sedang dilaksanakan atau dalam perancangan. Apa makna statistik ini? Maknanya bila pelaburan itu diluluskan, it's as good as done. Ya, memang tunggu masa nak buat aja. Sangat jarang pelaburan yang diluluskan
tak dilaksanakan. Lepas ini, kalau orang perleceh lagi pelaburan yang diluluskan, tunjuk kat dia orang statistik ini. Faham semua? Faham, cikgu. Okey, bagus. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.